Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di channel Cikgu Azrul Nizam. Apa khabar semua penonton-penonton? Cikgu harap semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Ayuh sama-sama kita memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Jadi, untuk penonton yang kali pertama menonton di channel Cikgu, penonton-penonton boleh menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan dan menghargai usaha dan titik peluh cikgu untuk menghasilkan video ini. Jadi, untuk hari ini, cikgu akan berkongsi dengan semua penonton-penonton cara untuk menjawab ataupun cara untuk mendapat A+ di dalam SPM bagi pendidikan moral. Jadi, untuk hari ini, cara menjawab ini adalah cara yang keempat yang cikgu kongsikan. Untuk bilangan 1, 2 dan 3, penonton-penonton boleh tekan butang subscribe, boleh scroll di channel cikgu ataupun boleh mencari di playlist panduan menjawab cikgu. Jom kita sama-sama belajar. Jom kita mula belajar bersama-sama. Untuk hari ini, cikgu akan fokus kepada bahagian A dengan cikgu menekankan kepada format pentaksiran SPM 2021 dan yang kedua, cikgu menekankan tentang bidang pembelajaran yang keenam iaitu jati diri moral. Kenapa cikgu tekankan bidang ini? Kerana menurut arahan ataupun menurut format yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan bahawa semua soalan diambil daripada buku teks. Salah satunya diambil daripada buku teks. Jadi apabila soalan diambil daripada buku teks, salah satu bidang yang perlu dipelajari oleh calon-calon SPM ialah bidang 6 iaitu jati diri bermoral. Jom kita sama-sama mulakan. Okey, jadi kita mulakan tentang format pentaksiran SPM 2021. Apa yang akan ditaksir? Yang akan ditaksir, yang pertama, kita melihat daripada segi jenis instrumen. Apakah instrumen atau apakah alatan atau apakah cara untuk mentaksir pelajar-pelajar SPM ini. Yang ditaksir adalah dalam bentuk ujian bertulis sahaja. Apabila disebut ujian bertulis sahaja, kita faham, calon-calon perlu faham bahawa peperiksaan SPM hanya mentaksir sewaktu hari kejadian sahaja. Maksudnya, semua PBD awak, PBS awak, ujian pertengahan tahun, pentaksiran percubaan, pentaksiran pertengahan tahun, pentaksiran awal tahun, ujian 1 dan semuanya, latihan-latihan awak yang dibuat bersama cikgu awak tidak akan dinilai. Walaupun latihan dengan cikgu dapat markah yang bagus, tetapi pada hari kejadian ataupun pada hari peperiksaan, awak demam, awak sakit, awak tidak boleh menjawab dengan cemerlang. Jadi markah yang keluar adalah markah yang tidak cemerlang. Jadi oleh hal yang demikian, semua anak-anak perlu menjaga kesihatan agar dapat menduduki peperiksaan SPM dengan baik nanti. Yang kedua, kita tengok apakah item yang akan disoal. Item yang akan disoal adalah yang pertama adalah soalan berbentuk subjektif respon terhad. Jadi nampak kat sini. Yang kedua, dia kata kat sini soalan subjektif respon terbuka.
Jadi dekat sini dia menyentuh atau dia memberitahu bahawa soalan pendidikan moral adalah soalan subjektif. Jadi apabila soalan subjektif, maksudnya tiada soalan pilihan jawapan, iaitu ABC. Tiada soalan isi tempat kosong. Tiada soalan sesuaikan dan sebagainya. Jadi soalan bagi SPM, pendidikan moral, kod kertas 1229/1 hanya soalan subjektif sahaja. Iaitu soalan subjektif respon terhad dan soalan subjektif respon terbuka. Apa beza dia? Respon terhad ni adalah apa yang terdapat di dalam buku teks, apa yang terdapat dalam DSKP. Tetapi soalan respon terbuka ialah justifikasi ataupun maklum balas ataupun cara pemikiran ataupun soalan kebat yang perlu dijawab oleh semua calon-calon SPM. Yang ketiga, kita tengok bilangan soalan. Okey, soalan pendidikan moral bermula daripada pentaksiran SPM 2021 dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Apa itu bahagian A? Bahagian A adalah soalan struktur. Soalan struktur 5 soalan. Bila kita sebut soalan struktur 5 soalan, soalan dia akan ada anak-anak, iaitu A, B dan C ataupun D ataupun E, bergantung kepada soalan yang dikemukakan. Konsepnya, satu soalan akan membawa 10 markah. Jadi sebanyak 5 soalan akan ditaksir ataupun disoal di dalam bahagian A ini. Jadi semua soalan ini, iaitu kelima-lima soalan ini wajib dijawab oleh semua calon-calon SPM 2021. Bahagian B pula. Bahagian B kita telah bermula soalan esei. Untuk bahagian B, calon-calon akan diuji sebanyak 2 soalan, di mana 2 soalan ini membawa markah 10 setiap satu soalan. Walau bagaimanapun, calon tidak perlu menjawab kedua-dua soalan. Calon hanya wajib ataupun hanya perlu menjawab satu daripada 2 soalan sahaja. Boleh pilihlah mana satu soalan yang lebih mudah untuk dijawab oleh calon. Kalau calon berkenan soalan nombor 6, jawab soalan nombor 6. Kalau calon berkenan soalan nombor 7, jawab soalan nombor 7. Jadi ini untuk bahagian B ada pilihan. Boleh pilih salah satu. Cadangan saya, calon jawab hanya satu soalan sahaja, tetapi memaksimumkan cara menjawabnya atau memaksimumkan masa untuk menjawab soalan ini. Tak perlu jawab dua soalan. Maksimumkan ayat, maksimumkan masa, maksimumkan buah fikiran awak tu dekat soalan ini agar awak mendapat markah yang penuh bagi bahagian ini. Dan bahagian yang terakhir, iaitu bahagian C, juga 2 soalan. Satu soalan 20 markah dan perlu jawab dua-dua soalan. Jadi dekat sini, dekat bahagian sini dia menerangkan atau dia akan bertanya tentang soalan yang esei yang lebih panjang ataupun mempunyai justifikasi yang lebih susah berbanding bahagian B. Jadi maksud kalau bahagian B justifikasinya contoh 5 atau 10, 5 hingga 8. Jadi mungkin bahagian C akan meminta justifikasi dan huraian lanjutan sebagaimana telah saya terangkan dalam video saya yang pertama. Jadi video saya pertama tu saya dah terangkan tentang bagaimana nak menjawab soalan berkaitan dengan huraian yang mempunyai huraian dan huraian lanjutan yang mempunyai 3 markah. Jadi cara itu ataupun teknik itu boleh diadaptasi ataupun boleh ditukar kan, boleh disesuaikan dengan bahagian C nanti. Yang seterusnya, jumlah markah saya tak sebut ni pun, penonton dah sedia maklum. Saya telah terangkan tadi, jika alert
Jumlah markah adalah 100 markah, bahagian A 50 markah, bahagian B 10 markah dan bahagian C 40 markah. Jadi total markah bagi semuanya adalah 100 markah sahaja. Jadi tempoh ujian adalah selama 2 jam 30 minit. Jadi masa yang dicadangkan tak ikut pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi yang dicadangkan oleh lembaga peperiksaan ialah 50 minit bagi satu soalan bahagian A, membawa maksud satu soalan 10 minit. Dia sebab soalan struktur, jadi masa yang perlu diperuntukkan lebih pendek berbanding bahagian B dan bahagian C. Kerana bahagian B dan soalan bahagian C adalah soalan esei. Jadi bila soalan esei, justifikasi lebih panjang, huraian lebih panjang, masa yang diperuntukkan pun perlu lebih panjang agar awak mendapat markah yang paling banyak di sini. Okey, dan yang terakhir, cakupan konteks soalan diambil adalah daripada DSKP Pendidikan Moral tingkatan 4 dan 5. Okay, jadi kalau pelajar-pelajar lihat di dalam mana-mana video saya akan berkongsi tentang apakah standard pembelajaran, apakah standard prestasi yang perlu dikuasai oleh pelajar di dalam setiap unit. Jadi standard pembelajaran ini perlu diingat, perlu difahami, perlu diketahui oleh semua calon-calon sebelum menduduki peperiksaan SPM. Tujuan dia supaya calon-calon peka, calon-calon memahami, calon-calon mengetahui, calon-calon alert apakah soalan yang mungkin akan ditanya, kebarangkalian akan ditanya, agar pelajar tidak tertinggal mana-mana standard pembelajaran. Jika tertinggal, jadi mungkin nanti soalan keluar daripada standard pembelajaran tersebut, calon-calon tidak boleh menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, seperti mana saya sebut tadi, bahawa pada hari ini saya menekankan tentang bidang 6, iaitu insan bermoral. Jadi untuk bidang 6 kita ada berapa unit? Untuk bidang 6 kita ada 3 unit sahaja, iaitu unit 5, unit 6 dan unit 7. Bidang 5 kita ada 4 unit dan bidang 7 kita ada 5 unit. Okay, kita tengok apa yang ada dalam bidang 5 ini, apa yang ada dalam unit 5 ini daripada bidang 6. Yang pertama, di tingkatan 4, pelajar-pelajar didedahkan tentang integriti individu. Jadi di dalam integriti individu, apa yang perlu pelajar kuasai? Maksud integriti individu. Mana tahu dekat soalan nanti dia minta apakah maksud integriti individu. Jadi pelajar boleh jawablah. Nota-nota boleh cari di YouTube saya. Cari di dalam nota-nota pendidikan moral. Jadi kat situ ada tulis apakah yang dimaksudkan dengan integriti individu. Yang kedua, kepentingan integriti individu dalam setiap perlakuan. Jadi kenapa pentingnya integriti individu ni? Agar setiap perbuatan, setiap tingkah laku kita dikategorikan sebagai integriti. Yang ketiga, implikasi perbuatan individu yang tidak berintegriti. Yang keempat, cara individu melaksanakan tanggungjawab berintegriti seperti dituntut oleh agama atau kepercayaan. Jadi dekat sini pelajar perlu bezakan cara melaksanakan integriti seperti dituntut oleh agama. Agama siapa? Agama masing-masing. Jadi dekat situ, dekat nota-nota ke dekat buku teks tu, pelajar boleh tengok. Contoh agama Islam, dia menekankan tentang apa? Agama Kristian dia menekankan tentang apa? Agama Sikh dia menekankan tentang apa? Jadi setiap agama, konsep dia adalah sama. Semua agama menginginkan penganutnya mempunyai integriti
agar mampu mendekatkan diri dengan Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan dan membuat melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada diri masing-masing. Yang kelima, perasaan apabila mengamalkan integriti individu. Dan yang terakhir adalah amalan integriti individu dalam kehidupan harian. Di tingkatan 5, dia menekankan tentang integriti organisasi. Kenapa perlunya integriti organisasi ini? Apa itu integriti organisasi? Jadi di SKP dia menjelaskan tentang, ataupun dalam standard pembelajaran dia akan menjelaskan tentang maksud integriti organisasi. Jadi perlu ketahuilah apakah yang dimaksudkan tentang integriti organisasi ini. Yang kedua, mengenal pasti cara melaksanakan integriti dalam organisasi. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan amalan integriti dalam organisasi. Yang keempat, meramalkan implikasi sekiranya amalan integriti dalam organisasi tidak dipraktikkan. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan integriti dalam organisasi. Dan yang terakhir, mengamalkan integriti organisasi dalam kehidupan harian. Jadi apa perbezaannya? Tingkatan 4 dia menekankan kepada individu. Tingkatan 5 dia menekankan kepada organisasi. Jadi daripada individu akan lahir daripada integriti individu akan lahirlah integriti organisasi. Kerana individu inilah yang akan menguruskan setiap organisasi agar mampu berjalan atau melaksanakan setiap tugasan yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, ataupun unit yang ke-6 di dalam keseluruhan unit, ataupun unit yang kedua di dalam bidang 6 ini, iaitu tingkatan 4 menyentuh tentang keluarga. Tadi unit 5 menyentuh tentang individu. Tingkatan 4, tingkatan 5 dia sentuh tentang organisasi. Dan untuk unit 6 dia sentuh tentang keluarga pula. Jadi nampak tak kaitan di situ? Kita ada kita ada individu, keluarga, dan seterusnya akan melahirkan organisasi yang berintegriti, seterusnya melahirkan insan yang bermoral. Kita lihat di situ, perlu menyatakan tentang ciri-ciri integriti keluarga, perlu menyatakan contoh integriti keluarga. Yang ketiga, cara memupuk integriti keluarga. Yang keempat, implikasi perbuatan yang tidak berintegriti terhadap keluarga. Yang kelima, perasaan apabila mengamalkan integriti keluarga. Dan yang terakhir, amalan integriti keluarga demi keharmonian hidup. Untuk tingkatan 6, untuk tingkatan 5, dan 6 aja saya sebut hari ni. Kenapa? Pelik juga kan? Untuk tingkatan 5, apabila kita telah mempunyai kesemua integriti ini dalam individu, dalam keluarga, dalam organisasi, integriti ini dapat membangunkan negara. Negara siapa? Negara kita lah kan. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempunyai integriti agar pembangunan negara dapat berjalan atau dapat membangun dengan mapan dan berjaya. Yang pertama, dapat menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara. Yang kedua, mengenal pasti cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Yang ketiga, memerihalkan kepentingan integriti demi pembangunan negara. Yang keempat, merumuskan implikasi perbuatan yang tidak berintegriti kepada pembangunan negara. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan integriti demi pembangunan negara. Dan yang keenam, mengamalkan tanggungjawab dengan berintegriti dalam kehidupan harian demi pembangunan negara. Jadi ini 6 standard pembelajaran yang perlu dikuasai, ataupun 12 keseluruhannya yang perlu dikuasai semasa tingkatan 4 dan
5 di unit 6 ini. Dan unit yang terakhir, kita lihat tingkatan 4, tajuk dia adalah berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan sejagat, di mana pelajar perlu mampu atau hendaklah memahami apakah maksud berperi kemanusiaan. Jadi nak berperi kemanusiaan ini perlu bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan, agar kita semua dapat, bukan kita semualah, agar manusia, haiwan dan tumbuhan ini dapat bersama-sama menjaga kelestarian alam sekitar. Yang kedua, perlakuan berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kepentingan berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan sejagat. Yang kelima, perasaan apabila mengamalkan sikap berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, sikap berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan seharian. Okey. Seperti mana pelajar kalau alert daripada sebelum-sebelum ni, apabila di tingkatan 4 kita banyak menekankan tentang kehidupan kita di Malaysia. Jadi apabila kita telah menjadi insan bermoral di Malaysia, kita mampu menyumbang kepada kesejahteraan global. Okey, jadi dekat tu situ dia punya kaitan adalah berperi kemanusiaan ke arah kesejahteraan global, daripada nak pupuk kesejahteraan itu daripada masyarakat kita. Dah pupuk daripada masyarakat, kita mampu menyumbang kepada kesejahteraan global ataupun dunia ini. Okey, beza dia ialah tak ada beza pun, cuma kat situ kalau lihat tingkatan 4 lebih kepada sejagat, 5 lebih kepada global. Yang pertama, standard pembelajaran dia mampu menyenaraikan ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang ketiga, merumuskan kebaikan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang keempat, mencerahkan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Dan yang keenam, mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan harian demi kesejahteraan global. Jadi ini 6 standard pembelajaran yang perlu dikuasai. Jadi beza dia, di tingkatan 4 kita menekankan kepada sejagat, di tingkatan 5 kita menekankan kepada global. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi dengan perkongsian ini, yang saya tekankan di dalam pada video kali ini adalah di dalam standard pembelajaran ke-6, bidang pembelajaran ke-6. Jadi semoga apa yang ditekankan saya di dalam bidang pembelajaran ke-6 ini mampu diambil tahu ataupun mampu ditekankan atau mampu difikirkan semulalah oleh semua anak-anak. Mampu mencari nota-nota jika tertinggal, mampu membuat ulang kaji jika termiss dan sebagainya. Boleh bantu anak-anak sebagai persediaan sebelum menghadapi SPM nanti. Kenapa penting? Kenapa saya kata selalu ia penting standard pembelajaran ini? Kerana dalam standard pembelajaran ini, itulah yang akan disoal. Daripada segi cakupan konteks, dia menyentuh tentang DXKP, pendidikan moral tingkatan 4 dan 5. Jadi ini yang perlu dikuasai sepenuhnya oleh semua pelajar sebelum menduduki peperiksaan SPM ini. Semoga panduan ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar, dan doakan saya terus sihat dan sejahtera dan kita sama-sama dijauhi daripada wabak COVID-19. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.